Jadi saya mengesahkan pelantikan oleh pihak Nur Al-Mustafa, dan sebenarnya kami membentuk pasukan guaman terdiri daripada beberapa firma guaman untuk mewakili Nur Al-Mustafa Malaysia, dan kebetulan rakan peguam saya iaitu yang akan mengetuai tindakan proceeding itu berikutnya, kebetulan ada urusan emergency di hospital. Jadi beliau tidak dapat hadir, dan dia adalah untuk sebagai leading lawyer dalam kes ni, dan kami telah pun diberi arahan oleh pihak Nur Al-Mustafa Malaysia untuk meneliti segala dokumen-dokumen, segala laporan-laporan yang bagi kami merupakan satu rancangan berniat jahat untuk menjatuhkan reputasi pihak anak guang kami. Dan perkara ini telah menjadi satu bicara yang agak panas di Malaysia disebabkan sebaran berita yang bagi kami adalah satu laporan yang tidak bertanggungjawab daripada, dan kami yakin laporan yang dikeluarkan itu adalah satu well prepared, scripted, yang mana telah dipersiapkan, dan kami percaya dalang di sebalik laporan itu pun kami boleh kenal pasti siapa. Disebabkan pihak Darul Ulum Mustafa menyatakan butiran yang diberikan kepada media itu adalah satu butiran yang agak lengkap. Cerita-cerita yang hanya pihak belakang tabir saja tahu. Jadi buat masa ini kami tim guaman yang terdiri daripada 3 firma guaman telah bersepakat untuk mengambil tindakan undang-undang dan yang bersesuaian. Jadi tunggu sajalah apa secara rasmi. Sidang media hari ini dia dibuat untuk bertujuan untuk memberi penerangan dan cerita sebenar. Pertama kalinya pihak anak guang kami menafikan apa-apa laporan, dan yang mana anak guang kami sifatkan sebagai satu rancangan yang tersusun rapi untuk menjatuhkan reputasi kepada anak guang kami, dan khususnya untuk menimbulkan satu persepsi yang sangat negatif kepada anak guang kami dan juga kepada Habib Maulana Muhammad Al-Amin daripada Maghribi. Dan tujuan laporan media hari ini juga untuk membersihkan nama anak guam kami daripada segala laporan yang kami sifatkan sebagai satu rekaan dan juga fitnah semata-mata. Untuk itu kami telah diarahkan oleh anak guam untuk memohon agar mana-mana reporter ataupun mana-mana media, khususnya pihak Harian Metro, agar menghentikan serta-merta sebarang laporan yang bagi anak guam kami adalah merupakan satu laporan yang fitnah, rekaan jahat semata-mata. Dan anak guam kami memohon untuk pihak-pihak selain daripada akhbar dan juga pihak-pihak mana-mana saja platform media dalam Malaysia ataupun luar negara untuk menghentikan sebarang rekaan ataupun sebaran fitnah dan cerita-cerita yang akan menimbulkan persepsi negatif terhadap Darul Al-Mustafa, Nurul Al-Mustafa Malaysia, dan juga Habib Maulana Muhammad Al-Amin Al-Hasani khususnya. Itu saja. Satu lagi untuk makluman, yang dulu pernah orang tularkan tentang dokumen daripada JAKIM yang menyatakan Maula ada 6 kesalahan yang disusun katanya daripada JAKIM, ditularkan merata dokumen tu. Jadi kita sudah dapat surat rasmi, pihak lawyer kita sudah dapat surat rasmi pengesahan daripada JAKIM yang kata dokumen yang viral, kata JAKIM buat siasatan, ada 6 kesalahan itu memang bukan dokumen JAKIM, bukan daripada JAKIM, dan itu hanyalah sebaran fitnah. Macam surat hari ni lah, surat yang disebar dalam internet tu, surat fake yang ditulis je, tapi tak tahu daripada mana, cok pun tak jelas, cok pun tak ada, nama tak betul, dan tarikh lahir tak betul, semua maklumat semua dalam tak betul. Dan Ana sudah rujuk kepada pihak Embassy Malaysia di Maghribi pun, dia pun terkejut. Dia kata kalau surat ni, betul lah kalau surat ni, dia kata mesti surat ni tak akan keluar. Nah, ini sulit kerajaan, tak akan mungkin boleh keluar kepada medsos atau masyarakat umum. Tak mungkin, dia kata. Baik. Dan untuk semua laporan akhbar ni, satunya yang madrasah kita dah buat laporan polis, yang pasal umrah baru keluar hari ni, pasal Maula pun baru lagi, tak sempat lagi semalam ada kesibukan. Jadi mungkin lepas ni Ana akan pergi buat laporan polis untuk semua dakwah-dakwah yang baru, yang tarikh 2021 okay. Pasal madrasah kita dah pergi dah, buat balik lah. Dan kita juga akan buat laporan polis, memohon pihak berkuasa menyiasat juga. Kita akan tulis dalam laporan daripada mana sumber dan siapa yang menyalurkan sumber, kerana bimbang ia dari mereka yang memang membenci keturunan Nabi, yang macam seolah ada grup terancang yang menggerakkan
yang memang membenci keturunan Nabi, yang ada agenda mereka tersendiri kerana hasad dan dengki. Kita akan buat laporan polis untuk minta pihak berkuasa menyiasat perkara ini. Sebab dia tak berhenti daripada tahun 2021 sampai hari ini, diulang, kita sama diulang. Walaupun program kami di Maghribi semua bawah kerajaan, sampai disambut oleh pihak kerajaan Maghribi bersama dengan Maula. Dan kita nombor 2 minta juga pihak berkuasa bekerjasama dengan pihak badan otoriti agama seperti JAKIM dan jabatan-jabatan agama, Jabatan Mufti dalam isu ini, dan mengharapkan JAKIM dan lain-lain dapat mendengar penjelasan dari kami untuk tabayun agar tidak timbul fitnah. Dan baru ni Alhamdulillah anda jumpa salah seorang pegawai JAKIM untuk menjelaskan perkara ini. Anda bawa rujukan semua tentang dokumen rasmi Maulas ni. Anda dah hantar ke JAKIM dan dia sedang proses untuk tolong buat pengesahan dalam perkara ni. InsyaAllah penjelasan perkara ni. Dan kita juga nak buat laporan tentang wujud ideologi ekstremis yang membenci keturunan Nabi, yang ciri-cirinya membidaahkan, menyesatkan amalan-amalan umat Islam. Dan macam-macam, bagi kita amalan tu biasa yang kita buat, tapi disesatkan, disyirikkan. Dan mereka ini diharap pihak berkuasa kerajaan atau badan otoriti agama berhati-hati mengambil sumber dari mereka, kerana pegangan umat Islam di Malaysia kita ni khasnya dan dunia amnya adalah mengikut pegangan arus perdana, yakni Ahli Sunnah wal Jamaah, Wasatiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, insya-Allah, supaya kita tidak celaru. Kalau banyak sangat fikrah-fikrah yang masuk dalam rujukan pihak kerajaan yang tanpa ditapis, maka akan jadi perpecahan dan kecelaruan sama kita. Gitu. Memang ekstremis kepada Ahlul Bait daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi lagi, zaman sahabat. Keluarga Sayyidina Hasan dibunuh, keluarga Sayyidina Husain dibunuh. Bukan seorang dua, puluhan orang kena bunuh. Daripada Sayyidina Husain, kisah Karbala, dibunuh. Satu keluarga, satu kabilah dibunuh. Bukan satu keluarga kecil, keluarga besar, puluhan orang. Sama juga kisah Fakh Al-Hasani, daripada keluarga Hasani, dibunuh ramai, diperangkap dan dibunuh ramai-ramai. Ini puak-puak atau grup-grup ekstremis terhadap pembenci-pembenci keluarga Nabi ni sudah wujud di kalangan orang Islam sendiri, bukan orang kafir. Di zaman para sahabat lagi. Dan berlarutan cerita ni sampai kali ni. Cuma hari ni cerita lain je. Cerita cara fitnah pusing. Rasanya tak ada. Kira kot. Terima kasih banyak di atas kerjasama Kampung Nasional dan hadir pada majlis ini. Dan kami harap fitnah ini dapat dihentikan dengan serta-merta, dan sekiranya ianya masih lagi disebarkan, maka tindakan susulan akan dikenakan kepada setiap individu dan juga agensi media yang berkaitan. Okey, terima kasih. Baik, jadi sama juga kepada kita ada tengok akaun Facebook peribadi yang share daripada akaun tipu, akaun fake, boleh diambil tindakan kerana mereka sudah berani tulis nama dengan jelas, tulis perkataan yang jelas, alhamdulillah, dan kita akan ambil tindakan segera.